okey masa cikgu. Sebab yang ini sebenarnya lebih kepada bukan perkongsian terbaik, tapi sebenarnya meminta bantuan daripada guru-guru sebab kami SISC kadang-kadang agak terhad kami untuk menguji sesuatu di lapangan. Okey. So di sini di mana kita mau cuba mencari cara untuk membantu pelajar memahami konsep operasi pecahan lah, sama ada ini sebagai pemulihan kepada pelajar yang tidak mencapai TP ataupun dalam kelas biasa. Okey, kenapa kita perlu memahami konsep? Contohnya kita boleh buat aktiviti yang senang macam password yang begini kita pun susah untuk hafalkan. Kalau kita boleh hafal pun mungkin esok kita sudah lupa kan. Okey, banding dengan password yang kedua, panjang, ada besar, ada kecil kan, tapi kita boleh ingat kenapa? Sebab ini ada maksudnya kan. Saya sayang isteri aku. Esok pun boleh ingat, bulan depan pun boleh ingat, selama-lama perlu ingatlah kan. Okey. So kita tengok pecahan. Kadang-kadang kita nampak ada pelajar yang dia minat pengiraan, tetapi bila dia masuk pecahan dia akan hilang minat sedikit. Okey. Dan juga apabila kita ada pelajar yang dia boleh buat tetapi dia tidak boleh bezakan cara pengiraan secara spontan. So kita lihat contoh. So katakan kita ada pelajar begini. Okey, kita bagi dia ABCD, ada tambah, ada darab, ada bahagi dengan tambah. Yang perlainan lah. Okey, dia macam boleh buat B, tapi ini sebenarnya kalau kita tanya dia pun tidak faham sebab dia hanya prosedurnya paling senang lah kan, 1 darab 1, 2 darab 2. Okay, so bagaimana kita mau guide pelajar ini supaya dia boleh ingat benda ini dengan memahami apa yang sebenarnya berlaku. Okay, so apa sebenarnya kita mau pelajar faham untuk situasi yang pertama, 1/3 tambah 1/3. Kita mau mereka ingat dengan perkataan mereka sendirilah, itu saya guna nombor, perkataan nombor bawah. Bila tambah pecahan dengan nombor yang sama, dia tidak berubah kerana, okay, kenapa ini berlaku, dan kita mau penjelasan itu datang daripada pelajar, bukan dari kita. Okay. So apakah soalan-soalan yang kita boleh ajukan supaya kita boleh guide mereka supaya faham? Okay. So pertama kita mau dia lukis dululah 1/3. Okay. Apakah bentuk yang sesuai kita untuk lukis 1/3? Dan biasanya sampai sini supaya dia boleh lukis bahagian, okey, ini adalah 1/3, ini adalah 1/3. Tetapi kita nampak apa berlaku di sini. Kan dia lukis 2/6. So di mana dia guna prosedur dia yang salah, dia dapat 2/6 kemudian dia lukis. So ini satu masalah di mana pelajar guna prosedur untuk menerangkan konsep. Sedangkan sepatutnya kita mau pelajar daripada konsep barulah dia menjelaskan dia punya prosedur. Okey. Ini cubaan kedua, masih lagi dia mengubah dia punya bentukan. Okey. So di sini kita jangan cakap beritahu pelajar, okey kamu salah. Okey, kita cuba guna apa yang pelajar sudah tahu. Okey, so di sini kita sedang menambah sebenarnya. So kita testing pelajar. Okey. Apa sebenarnya maksud tambah? Dan kita mau perkataan yang ringkas saja dari pelajar. Letak bersama. Okey. So letak bersama, katakan kita ada 2 dengan 3. Kamu letak bersama, apa akan terjadi? Suruh mereka lukislah. Dan kita boleh tanya, okey, bila kamu letak bersama, adakah saiz setiap bulatan itu berubahlah bila ditambah? Okey, supaya akhirnya dia boleh kata, okey, untuk pecahan, dan kalau boleh dia guna kertas lah, mungkin dia potong, dan bila dia letak bersama, saiznya tidak berubah. Dan akhirnya dia bolehlah dapatkan jawapan 2/3. Kita jangan beritahu dia jawapan, sehingga dia kata boleh letak sini, okey, saiz dia tak berubah, kita susun dia bersama-sama, akhirnya 2/3. Dan kita tanya dia balik, jadi apa yang kamu faham sebenarnya? Okey, guna perkataan mereka sendirilah, dia tidak berubah kerana saiz setiap kepingan adalah samalah, itu tak apa, itu bahasa budak-budak. Okey. Okey, next stepnya kita mau mereka explore pula. Kalau paling baguslah kita tanya mereka apa yang kita mau kaji selepas ini. Kalau mereka cakap, oh kita mau tengok balik soalan yang di mana bawahnya tak sama lah. Kalau bolehlah supaya mereka lebih motivated, itu soalan dari mereka kan. Okey, so kita mengkaji. Okey, so selepas mereka boleh lukis yang ini, okey, mungkin ada pelajar pandai dia boleh sudah jawab lah. Yang kalau tidak ada, kita boleh bagi sedikit clue lah. Okey, so ini jawapannya, kita tanya. Okey, adakah jawapannya 2/3? Kan? Mungkin ada yang kata ya, ada kata tidak. Okey, so kita guide mereka lagi. Okay, kenapa tidak? Apa masalahnya? Okey, dan kalau ada masalah, bagaimana nak selesaikan masalah inilah. Okey, sehingga mereka boleh bincang dan kumpulan ke apa. Nah, akhirnya kalau dia percaya buat begini, so dia nampaklah jawapannya adalah 3/4. Okey, so next stepnya kita mau mereka buat cara pengiraan lah kan. So kita tanya mereka, so apakah yang patut dibuat kalau kita mau kira dengan cepat? Takkanlah setiap hari kita lipatkan. Okey, apa yang kita perlu buat? Okey, mungkin kita mau perlukan lebih banyak contoh. Okey, so bagi lagi contoh mereka, kemudian mereka lukislah ataupun lipat.
Okay, kenapa kita perlu lebih banyak contoh? Supaya mereka nampak pattern. Dari pattern mereka boleh hasilkan dia punya procedure. Okay, so ini contoh yang bagus lah, 1/2 tambah 1/3 lah. So lepas mereka lukis, kita cuba mereka tengok macam mana cara pengiraan. Dan akhirnya kita mau uji mereka, suruh mereka cerita. Bila tambah pecahan dengan nombor bawah yang tidak sama, apa yang perlu kita buat? Okay, dan tidak cukup di sini, kita perlu buat apa? Supaya apa? Kan kita perlu dia nombor bawah sama supaya saiz sama. Dan bagaimana kita buat yang itu? Okay, sebab ada yang akan darab silang, ada yang tidak perlu darab silang lah. So yang ini kita perlu dapatkan pelajar untuk ceritakan dengan inilah. Dengan anggapan kalau dia boleh sudah ceritakan ini, dia akan ingat lah. Okay, so next, selepas tambah mungkin kita pergi darab lah. Okay, so di sini mungkin mulanya dia akan lukis. So setengah darab setengah jadi suku. Okay, so kita tanya dia, adakah gambar raja nuklis bermakna? Tiada makna kan, macam tak nampak apa berlaku. Okay, so kita guide dia. Bagaimana kita kaji sesuatu yang baru? Right? Guna apa yang kita tahu. Apa yang kamu tahu sudah. Okay, mungkin dia kata, okay, darab. Apakah maksud darab? Okay, so kita mula dengan situasi yang senang. Bagi dia, bagi yang situasi yang ringkas lah. Okay, so contohnya di sini, satu bungkus kuih ada 6 biji. So kita ambil 2 bungkus ataupun kita ambil setengah bungkus lah. Sama ada 2 kali 6 ataupun 6 kali 2. So supaya dia boleh cerita, okay, kita ambil setengah bungkus, sebenarnya sama juga kita bahagi 2. Okay, kita guide dia begini supaya dia boleh cakap darab setengah sama dengan bahagi 2. Okay, so setengah darab setengah, kita mula dengan apa, kemudian kita buat apa, akhirnya jawapan apalah. Okay, supaya akhirnya kalau boleh, dia boleh buat lukis ataupun guna kertas lah. Kita ada setengah, kita bahagikan 2, dia jadi suku lah. So setengah bagi 2, akhirnya jadi suku. Okay, itu untuk darab lah. So seterusnya untuk yang bahagi, mungkin kita boleh cuba guide dia supaya dia boleh hasilkan proses sendiri. Right? Yang 3 bagi setengah itu, apa yang kita mau kaji? Bertanya mereka, bagaimana kita kaji sesuatu yang baru? Okay, kita guna sesuatu yang kita sudah tahu lah. So apakah maksud bahagi? Haraplah kalau pelajar bagus, mungkin mereka boleh sudah cadangan step ini. Okay, so boleh bagi contoh. Okay, so yang ini 6 bagi 2 sama dengan 3. So mungkin mereka boleh cakap, okay, ada 6 kuih, bagi 2 kumpulan, satu orang dapatlah 3 kuih. Okay, tetapi yang ini tak boleh bagi setengah kan konsep ini. Okay, so kita guide mereka juga kepada contoh bahagi yang kedua. So mungkin 15 bahagi 5. Okay, apakah yang berlaku dalam otak kamu? Adakah betul-betul 15 kita bagi pada 5 kumpulan dapat 3? Ataupun 15 bagi 5 lebih senang kita nampak sebenarnya apa? 5 kan? So dia dapat 3. Okay, so itu yang cara kedua lah, di mana 6 bahagi 2, setiap orang dapat 2 kuih. Berapa orang dapatlah, so dia dapat 3. Okay, so kemudian kita tanya dia, jadi 6 bagi setengah, cara mana yang sesuai? Ada 2 cara bahagilah. Okay, so yang pelajar ini pun dia berjaya, dia buat begini, lepas tu dia ceritalah, okay, so ada 6 kuih, setiap orang dapat setengah, so akhirnya dapat 12 orang lah. Okay, so ini selesai yang ini, tapi di sini kita mau guide dia lagi advance supaya dia boleh hasilkan cara pengiraannya. Okay, so kita akan suruh mereka, okay, bagaimana kita mau mengira, sebab itu hanya satu contoh bagi setengah. Okay, apa yang kita perlu? Okay, mungkin dia akan cakap, okay, kita perlu lihat lebih banyak contoh. Okay, supaya apa? Supaya kita boleh nampak pattern lah. Okay, so yang ini pun saya rasa tulisan pelajar. Okay, so dia kaji apakah berlaku pada nombor-nombor berlainan bagi setengah. So mungkin suruh dia buat kesimpulan lah. Oh, bagi setengah di sini akhirnya dia boleh jadi darab 2. Okay, mungkin kita guide lagi. Okay, apa berlaku kalau dia bahagi 1/3 kan? Okay, dia pun cuba. Okay, dia pun dapat kira. Dan dia menampakkan setiap biji sini kalau 1/3 ada 3. Itulah dia darab 3. Okay, dan kemudian bila dia sudah dapat di sini kita cuba guide mereka supaya mereka boleh hasilkan prosedur untuk mengira cepat bila kita bahagi pecahan lah. Dan mungkin sebagai pengayaan kita boleh tanya dia, 4 bahagi 2/3, kalau dia guna cara pengiraannya dia akan dapat 6 lah. Lepas tu dia akan lukis dan dia akan cuba tunjukkan di mana 6 lah. Ini sebagai yang pengakhiran lah. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja 5 minit. Nanti bahan ini saya kongsikan